Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, so kita teruskan berita yang makin panas. Ya, apabila hari ini sahabat semua, Wan Saiful Wan ataupun Ketua Penerangan Parti Bersatu ini telah pun dihadapkan dan didakwa di mahkamah sahabat-sahabat semua awal pagi ini. Dan ini adalah respon terkini dan jawapan daripada Ketua Penerangan Bersatu dan juga respon daripada Presiden Parti Bersatu yaitu Muhyiddin Yassin, sahabat-sahabat semua. Ya, memang menjadi amat panas kerana nilai suapan ataupun dalam kes skandal ini melibatkan sebanyak RM66.9 juta. Wow, itulah dia. Bersih sangatkah mereka? Itu dia sahabat semua. Namun sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita panas hari ini. Makin panas. Ini dia jumlah yang dikatakan ya rasuah yang terbabit dalam skandal ini RM6.9 juta. Bersih sangatkah? Ini respon Abakau dan juga Wan Saiful di mahkamah pagi hari ini, sahabat-sahabat semua. Memang agak mengejutkan kita. Jadi inilah realitinya. Apa yang mereka lakukan kononnya bersih, ya bersih, PN-based. Tapi akhirnya inilah jawabannya adalah geng sapu bersih. Jadi sahabat semua, semasa di mahkamah hari ini kita menerima perkabaran bahawa ya Saiful didakwa menerima rasuah sebanyak 6.9 juta berkaitan dengan jana wibawa. Wow, Ketua Penerangan Bersatu merangkap ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan mengaku tidak bersalah berhubung dua pertuduhan, bukan satu sahabat semua, tetapi ia melibatkan dua pertuduhan, ya, yaitu berhubung pertuduhan meminta dan juga menerima rasuah sebanyak RM6.9 juta berhubung projek Jana Wibawa. Sehubungan itu, pemimpin PN itu memohon dibicarakan apabila pertuduhan dibacakan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur di hadapan Hakim Azura Alwi. Bagi pertuduhan pertama, dia didakwa meminta suapan wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu syarikat Nepturis Sdn Bhd mendapat projek Central Spine Road serti ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan yang jumlah keseluruhan sebanyak RM232 juta. Wow. Wan Saiful juga dituduh menerima bagi dirinya satu suapan wang tunai sejumlah RM6.62.694.54 melalui akaun CIMB Bank Berhad melalui syarikatnya WSA Advisor Group Sdn Bhd daripada akaun Bank Islamic Berhad milik syarikat Nepturis Sdn Bhd sebagai upah membantu syarikat untuk mendapatkan surat setuju terima bagi projek tersebut. Inilah dia sahabat semua, ya, apabila berlakunya projek atau diberikan secara tender terus ataupun diberikan kepada kroni, akhirnya pasti ada imbalannya. Ya, ini akhirnya dibongkarkan oleh SPRM dan pertuduhan itu pun telah dilakukan hari ini di mahkamah. Bekas pengurusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN itu didakwa melakukan kedua-dua perbuatan tersebut di Royal Lake Club, Taman Tasik Perdana Kuala Lumpur sekitar April 2022 dan di CIMB Bank Berhad Cawangan Bukit Tungku, Taman Tungku Bukit Tungku di Kuala Lumpur antara 8 Julai 2022 hingga 30 September 2022. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Wan Saharudin Wan Ladin, ya, manakala Wan Saiful diwakili Peguam Hisham Topiotek, ya, di Mahkamah Seksyen Berasingan Ahli Perniagaan Adam Radlan. Adam Muhammad mengaku tidak bersalah atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah berkait projek Jana Wibawa. Tertuduh juga Timbalan Ketua Bersatu Segambut. Seorang lagi yang tertuduh ini sahabat semua adalah Timbalan Ketua Bersatu Segambut, ya, mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibicarakan. Sementara itu turut hadir adalah
beberapa pemimpin Bersatu termasuk bekas Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atak Muhyiddin Yassin, Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin dan juga naib presidennya Razzie Jadin. Wan Saiful dan Adam Radlan dilapor ditahan di Ibu Pejabat ISPRM malam tadi. Ya, sebelum ini Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid dilaporkan berkata Kementerian Kewangan mengarahkan pelaksanaan projek Dana Wibawa ditangguhkan untuk meneliti semua jika tata cara perolehannya mengikut peraturan ditetapkan Perbendaharahan. Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dipetik sebagai berkata penangguhan projek bernilai RM5.7 bilion itu dibuat kerana terdapat unsur kaedah perolehan secara tender terpilih atau runding terus. Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin sebelum mengesahkan dia sudah memberi keterangan kepada pihak ISPRM mengenai projek Jana Wibawa. Itu dia sahabat semua perkara yang kita lihat hari ini. Dua individu yang didakwa ini adalah seorang daripada pemimpin juga daripada Bersatu dan juga Wan Saiful ya, Ketua Penerangan. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau hari ini mereka katakan mereka adalah parti yang bersih, jadi hari ini kita boleh melihat bahwa itu hanyalah omongan kosong, ting kosong apabila diketuk bunyinya kuat, tetapi sebenarnya mereka adalah geng sapu bersih. Dalam pada itu sahabat semua, hari ini juga kita mendengar ya respon ataupun tindak balas Muhyiddin Yassin apabila perkara ini berlaku. Katanya Muhyiddin dakwa Presiden UMNO dalangi pendakwaan ini. Kalau orang lain yang kena dakwa atau kediri parti lain yang kena dakwa katanya terbaik itu daripada ISPRM katanya. Tapi hari ini kalau pemimpin mereka sendiri didakwa, hari ini katanya pasti ada dalangnya. Inilah pemimpin sahabat-sahabat semua yang suka untuk mengkambing hitamkan individu-individu lain, sedangkan mungkin perkara ini benar ya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin mereka itu sendiri. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menyatakan rasa kesal dan sedihnya susulan pendakwaan rasuah ke atas Ketua Penerangannya Wan Saiful, Wan Jan dan seorang lagi pemimpin lain hari ini. Malah bekas Perdana Menteri juga mendakwa pendakwaan yang dibuat terhadap Bersatu itu didalangi oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Katanya, saya rasa sedih kerana buat pertama kali Bersatu di bawah mahkamah. Kalau saudari ingat apa kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, katanya dia berkata sekarang ini dia dituduh kami kelas mahkamah dan selepas ini akan ada satu lagi kelas mahkamah baru juga katanya. Itu udah macam satu perkara yang dah awal-awal dirancang. Jadi apa yang berlaku adalah satu perkara yang saya fikir sebagai Presiden Bersatu yang dirancang dan terancang, kata pengurus CPN itu ketika ditemui pemberita di perkarangan Mahkamah Kuala Lumpur hari ini. Menurut ahli Parlimen Pago itu juga seterusnya menjelaskan bahwa setiap parti memerlukan dana untuk beroperasi dan ini termasuk dana daripada penyokong kooperat. Katanya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional juga telah menerima dana daripada penyokong dan dia mempersoalkan mengapa pimpinan mereka tidak didakwa. Itu satu persoalan yang berbeza ya. Ya, bagi Pakatan Harapan mereka mendapat daripada ahli-ahli yang menyokong, namun mereka tidak memberikan sebarang projek kepada setiap mereka yang memberikan sumbangan itu. Ya, berlainan pula dengan kes Bersatu ini ya, apabila dikatakan ya sebanyak 54 ya projek tender terus diberi kepada kontraktor. Itu kenyataan daripada Azalina ya. Jadi sahabat semua, jika dia mempersoalkan daripada apa yang diterima dari Pakatan Harapan dengan Bersatu, ianya satu yang sangat berbeza. Mereka berkuasa dan mereka menggunakan kuasa mereka untuk memberi kontrak kepada kontraktor dan imbalannya mendapat sumbangan seperti ini. Ini adalah satu yang salah. Ini adalah satu salah. Berlainan pula dengan macam Pakatan Harapan ya. Pengundi-pengundi, penyokong-penyokong memberikan sumbangan kepada parti tetapi mereka tidak diberi apa-apa. Ya, itu adalah sumbangan ikhlas, ya, tidak ada projek atau sebagainya. Jadi kalau Pago ini katakan sebegini rupa, memang beliau sudah begitu terdesak untuk mencari alasan sahabat-sahabat semua. Dan akhirnya hari ini kita mendengar ya Ketua Penerangan mereka sendiri telah pun didakwa dan seorang lagi pimpinan. Namun mungkin ini hanyalah ikan bilis
Ya, kita mahu juga untuk melihat siapakah jarum sebenar di dalam skandal ini. Jadi sahabat-sahabat semua, itu saja apa yang saya ingin kongsikan hari ini. Ya, suasana semakin panas dengan skandal Jana Wibawa ini. Bagaimana pula dengan pandangan Anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Sekian saja daripada Orang Indonesia Channel. Seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apapun kanggap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Indonesia Channel. Hingga kita berjumpa lagi di info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.